Assalamualaikum dan salam sejahtera doktor. Nama saya Raja Muhammad Kimi bin Raja Kamarul Zaman, nombor matrik 136491. Dalam video ini saya akan memberi ulasan mengenai dasar core kurikulum kebangsaan dan memberi pendapat mengenai kelemahan, kekuatan dan pelaksanaan dasar ini di sekolah. Kurikulum merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberi peluang menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari dalam bilik darjah. Dasar core kurikulum kebangsaan mempunyai 5 dasar utama dan 7 dasar sokongan. Antara pendapat saya mengenai kelemahan dasar kurikulum ini ialah yang pertama, ia memberi bebanan kepada murid-murid yang tidak berminat dengan aktiviti kurikulum, di mana jika murid ini tidak menyertai ataupun hadir dalam aktiviti kurikulum, mereka akan dikenakan tindakan disiplin. Hal ini merujuk kepada dasar utama kurikulum yang kedua. Seterusnya, ia memberi bebanan kerja kepada guru yang menyebabkan produktiviti dan juga kualiti pengajaran mereka di dalam kelas terganggu kerana perlu menguruskan aktiviti core kurikulum dan pada masa sama juga untuk mengajar. Kerana jika mereka tidak melakukan tugas mereka dalam aktiviti core kurikulum ini, mereka akan dikenakan tindakan disiplin. Hal ini merujuk kepada dasar utama yang ketiga. Selain itu, tempoh waktu pelaksanaan aktiviti kurikulum di sebuah sekolah ini juga adalah singkat, di mana ia dilakukan pada selama 1 jam, iaitu di sebelah pagi dan juga selepas tamatnya waktu persekolahan, bergantung kepada sesebuah sekolah dalam melaksanakan aktiviti kurikulum yang diwajibkan ini. Yang keempat ialah kurangnya peralatan yang sesuai bagi menjalankan aktiviti sukan ataupun berpersatuan. Contohnya seperti olahraga dalam acara larian ataupun larian, mereka memerlukan satu trek padang, satu trek yang betul-betul untuk mereka melakukan latihan larian dan sebagainya. Sebenarnya aktiviti bowling, aktiviti sukan bowling ini agak mahal, jadi sesebuah sekolah tidak mampu untuk menyediakan fasiliti bowling yang sesuai. Sebabkan itu mereka akan pergi ke kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat yang mempunyai pusat bowling itu sendiri. Dan seterusnya, bagi pendapat saya mengenai kekuatan dasar kurikulum pula ialah yang pertama, dasar ini mampu menyeimbangkan perkembangan mental dalam perkembangan rohani, jasmani dan juga emosi seseorang murid melalui penglibatan wajib mereka di dalam aktiviti kurikulum seperti aktiviti berpersatuan, kelab sukan dan permainan dan juga badan-badan uniform ataupun pakaian seragam. Hal ini kerana dalam aktiviti ataupun kurikulum ini melibatkan penerimaan aspek-aspek rohani, jasmani dan emosi yang ada di dalam silibus aktiviti kurikulum tersebut. Yang kedua, dapat menyemai sifat perpaduan dalam pergaulan dalam kalangan murid berbilang kaum melalui penglibatan beramai-ramai tanpa ada diskriminasi. Hal ini merujuk kepada dasar utama kelima. Contohnya, sesebuah persatuan, kelab sukan, permainan atau badan uniform itu tidak menghadkan jumlah ataupun kaum yang boleh mengikuti memasuki badan-badan aktiviti kurikulum ini. Yang seterusnya ialah dapat membina dan meningkatkan bakat dalam aktiviti kurikulum yang diceburi seperti dalam bidang sukan. Jika seseorang murid itu mempunyai bakat yang sangat bagus dalam aktiviti sukan seperti bola sepak, rugby, takraw, olahraga, dengan menyertai aktiviti kurikulum ini dapat meningkatkan dan juga mengasah lagi bakat mereka dengan dapat menghantar mereka menyertai aktiviti-aktiviti ataupun pertandingan-pertandingan yang melibatkan aktiviti sukan yang mereka sukai tersebut, sama ada dari segi peringkat sekolah, daerah, negeri ataupun peringkat kebangsaan.
sebenarnya dapat mewujudkan budaya dan murid sekolah yang sihat. Aktiviti curriculum dapat mewujudkan budaya dan sekolah yang sihat dengan penyertaan mereka dalam aktiviti sukan. Contohnya acara sukan tahunan, pemilihan-pemilihan sukan dan sebagainya, yang secara tidak langsung dapat membuatkan mereka ini bergiat aktif dalam aktiviti sukan tersebut. Yang seterusnya adalah membina dan meningkatkan disiplin murid, terutamanya penglibatan dalam badan-badan uniform sekolah ataupun pakaian seragam. Contohnya kadet polis, kadet remaja sekolah, kadet pertahanan awam dan persatuan badan uniform lain. Mereka menitik beratkan aspek disiplin di dalam pakaian seragam. Contohnya dari segi kehadiran, dari segi hormat, dari segi tingkah laku dan juga disiplin. Seperti juga yang paling utama dari segi kawat. Dalam kawat, pelajar-pelajar ini akan didedahkan kepada aspek berpasukan, disiplin dan juga mendengar arahan yang baik daripada ketua mereka. Hal ini secara langsung dapat membuatkan mereka ini mempunyai sifat yang berdisiplin. Seterusnya adalah dapat melahirkan pemimpin di kalangan masyarakat pelajar untuk menjadi pemimpin pada masa hadapan. Okey, penglibatan dalam aktiviti berpersatuan, contohnya seperti badan-badan pengawas, kelab persatuan dan kelab persatuan seperti bahasa dan sebagainya, secara tidak langsung dapat memberi mereka peluang untuk belajar dan mendedahkan mereka kepada sifat-sifat kepimpinan untuk menjadi seorang ketua dan bekerja dalam satu pasukan. Seperti itu juga dalam aktiviti aspek badan pakaian seragam ataupun badan uniform, di mana mereka akan berhierarki, mengalami satu aspek hierarki di mana anak buah dan juga ketua. Jadi mereka perlu mengikuti arahan-arahan daripada ketua mereka dan mempunyai disiplin yang tinggi. Okey, pendapat tentang pelaksanaan aktiviti kurikulum di sekolah pula, yang pertama ialah berdasarkan pemerhatian saya, pelaksanaan kurikulum sekolah ini memang dijalankan, yang merangkumi aktiviti berpersatuan, sukan dan permainan dan juga badan uniform ataupun pakaian seragam. Yang kedua ialah pelaksanaan dasar kurikulum ini juga diwajibkan kepada semua murid sekolah, iaitu penyertaan semua murid serta berdasarkan kepada prinsip penyertaan beramai-ramai. Yang ketiga, semua guru juga telah diberikan tugas untuk mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kurikulum berdasarkan kepada aktiviti berpersatuan, sukan dan permainan dan badan uniform ataupun pakaian seragam yang terdapat di sebuah sekolah. Yang seterusnya ialah pelaksanaan dasar ini berkaitan badan uniform ataupun pakaian seragam dijalankan berdasarkan badan-badan uniform yang terdapat di sebuah sekolah serta seperti pengakap, kadet polis, kadet remaja sekolah dan sebagainya yang berdaftar. Yang seterusnya ialah setiap sekolah juga turut menganjurkan beberapa aktiviti yang berasaskan kurikulum seperti perkemahan, pertandingan melibatkan kelab dan persatuan serta acara sukan yang turut melibatkan pelibatan badan-badan uniform dalam kawat pergerakan untuk utamanya semasa hari sukan. Okay, penganjuran aktiviti juga adalah berdasarkan kepada di peringkat tertentu seperti peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat negeri dan juga peringkat kebahasaan yang memberi pendedahan ataupun pengalaman kepada pelajar itu menyertai dan menonjolkan bakat-bakat mereka itu ke peringkat yang lebih tinggi lagi dengan bantuan daripada guru-guru dan juga pihak sekolah.